Marilah kita teruskan rasa ataupun ucapan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala kurnia yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Mudah-mudahan syukur yang kita selalu ucap, syukur yang selalu kita laksanakan akan menjadikan Allah tambah lagi nikmat yang sedia ada pada kita. Hari ini kita sambung pada muka surat berapa? 18. Lambatnya 18 huruf. Bab yang 5 bab baru lain. Betul sini. Nak 8. Bab 8 jauh aja ketinggalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kematian didahulukan dengan sakarat. Masing-masing anggota tubuh mengucapkan selamat berpisah dan tempat kembali. Itu tajuk dia. Setiap kematian ini dia berdepan dengan sakarat. Semua kita tahu sakarat ini maksudnya mabuk. Maknanya kemabukan. Setiap orang nak mati itu dia akan melalui proses sakarat. Sebab itu Nabi ajak kita doa, Allahumma hawwin alayya fi sakarat atau fil ghamarat. Nabi ajak kita doa supaya Allah selamatkan kita daripada fitnah sakarat ataupun ghamarat. Jadi maknanya benda ni benda penting lah. Sebab itu Nabi ajak doa khusus. Ya, doa khusus. Yang kedua, bila kita roh nak keluar, setiap anggota tubuh kita ni mengucapkan selamat tinggal. Sama ada selamat tinggal itu dalam maksud melepaskan dengan redha, dan ada juga selamat awal dia panggil apa tu, selamat berpisah dalam bentuk kebencian. Tubuh ni elok, dia kata elok, aku dah tak larat nak tamu misalnya itulah kebencian itu. Dan lepas mati tadi, roh-roh tadi dibawa ke mana? Ada skop perbincangan pada bab yang ke-20 dan bab yang ke-8 ini ya. Baik. Disebut oleh Al-Muhasani dalam kitabnya Ar-Ri'ayah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai kekasihku, bagaimana kamu rasakan kematian? Nabi Ibrahim yang mati, Allah tanya kepada dia, macam mana nak rasa mati? Nabi Allah Ibrahim menjawab, seperti sebatang besi panas, yang sangat panas, yang dilekatkan padanya kapas yang basah kemudian ditarik. Nabi Ibrahim kata, aku rasa mati itu macam sebatang besi panas. Lepas tu letak pula pada besi panas itu kapas basah, dia melekat kan. Benda panas tak kapas dia melekat. Jadi tarik balik besi tadi, pergi tarik balik, maknanya dia menarik segala isi perut kita, mengarik segala urat saraf kita. Sebab itulah dah sakarat tu dah sakit dah, terpaksa bawa sekali-kali dengan mengheret urat panggil urat belumrat kita, usul apa sebagai tali perut kita. Itulah yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah, bapak kita semua tuan-tuan sekalian, daripada itu gambaran Nabi Ibrahim.
Lalu Allah berfirman, tetapi kami akan membantu meringankan kamu wahai Ibrahim. Dalam pada ringan-ringan itu pun tentu rasa dia. Sebab itulah Aisyah radhiyallahu anha, lepas dia tengok Nabi ni sakit sangat nak wafat, sampai dia kata, setelah aku tengok susahnya Nabi nak wafat, lepas pada ni kalau aku tengok ada orang yang selesa nak mati, aku tak pelik dah, dia kata. Sebab kayu ukurnya adalah manusia mulia ini yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia punya orang panggil pengukur dia. Kalau orang yang pengukur ni begitu sakitnya, maka yang lain-lain itu tak pelik lagi bagi Aisyah. Diceritakan juga bahawa ketika roh Nabi Allah Musa alaihissalam sudah sampai kepada Allah, lalu Allah bertanya kepadanya, hai Musa, bagaimana kamu dapati akan kematian? Nabi Allah Musa menjawab, aku dapati diriku seperti seekor burung yang dipanggang hidup-hidup di atas alat memanggang tanpa bisa mati, supaya tidak merasakan apa-apa lagi dan juga tidak bisa lagi lepas terbang. Ini lagi. Nabi Musa kata, aku mati duk rasa macam burung yang dicucuk dengan besi panas. Orang macam sate lah. Lepas tu dibakar atas panggangan dalam keadaan tak mati. Kalau mati tak rasa sakit dah. Tak mati, maknanya dah lah tak mati, sakit nak terbang tak boleh. Macam itulah bentuk sakarat. Siapa dia? Nabi Musa. Jadi kalau Nabi Musa macam ni sakitnya, macam mana yang nama Musa biasa? Tak? Macam mana? Macam mana yang nama Ibrahim biasa ni? Macam mana? Kalau Nabi Musa alaihissalam begitunya, macam mana hak nama Musa Hasan ke apa? Hak nama Musa Ahmad, yang nama Musa Ibrahim, yang nama Musa Zainal, yang nama Musa Zainal. Macam mana yang nama dia Ibrahim bin Ahmad? Macam mana matinya Ibrahim bin Muhammad? Macam mana matinya? Kalau Nabi Allah Ibrahim ini dah cara macam ini mati. Sebenarnya buku ni dia lebih kepada diri kita sebenarnya. Dia bukan nak cerita sangat pada orang, dia nak suruh kita. Sebab Nabi kata, ingat mati ni orang paling cerdik. Tak ada orang lebih cerdik daripada orang yang ingat mati dan beramal untuk hari kematian dia. Itu saja orang paling cerdik. Jadi kalau kita tak berapa ingat mati tapi belajar mati, dia baik sikit lah. Dia ada juga, dia suka mengaji buat mati, tapi lepas mengaji dia tak ingat mati, dia dah lah. Dia suka orang lah. Dia minta doa, waqina azabannar, minta jauh dari api neraka. Habis dia kena, dia bawa api kan mulut dia. Jadi ada juga jenis macam tu. Bukan sini lah, sini pun lebih kurang. Dalam riwayat lain, Nabi Allah Musa menjawab soalan tadilah, soalan yang sama. Dia ada dua-dua besi lah. Bila sebut riwayat-riwayatnya dia dalam benda yang sama, tapi riwayat berbeza, maknanya besinya berbeza. Kata Nabi Musa jawab soalan Allah Ta'ala tadi, macam mana engkau rasa tentang kematian? Maka Musa menjawab, aku dapati diriku seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup oleh seorang tukang jaga. Dikuliti ni maknanya dilapah. Dikuliti maknanya buang kulit. Indonesia panggil dikuliti, bukan dikuli kan kambing tu. Ditoreh macam kita duk lapah kambing, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kita sedar dia lapah kambing ni, nak mari korban dia ada 7 ekor kambing dia. Jangan kira kita kira lapah kambing, tengok esok Allah lapah kita apa. Dan yang perempuan yang tak hitung aurat, Allah lapah, toreh kulit kepala, tarik, tuan-tuan sekalian. Nampak tak tuan-tuan? Jangan nampak saja. Sebab itu Nabi SAW, dia nak ajak sahabat-sahabat dia ni, tuan-tuan,
Bila dia nampak satu-satu, dia akan cerita. Sebagai contoh lagi Nabi. Nabi tengok kambing ni, saya cerita rasa nak ambil 2-3 perkara. Nak tengok bagaimana Nabi ni. Nah, jadi dia tengok seekor 2 kambing, dia kelahi. Satu kambing tak ada tanduk, satu kambing ada tanduk. Hak tanduk tadi, bentuk tanduk kambing, hak tak tanduk tadi lah. Maka Nabi kata akhirat besok, kambing yang tak tanduk ni akan dakwa depan Allah. Lalu Allah suruh dia tanduk pada kambing hak tanduk dia di dunia. Begitu juga satu hari Nabi ini pergi melawat tempat tawanan. Kebetulan dalam tawanan itu ada seorang perempuan yang mencari-cari anak dia. Duduk dalam tawanan, anak dia pun duduk dalam tawanan juga. Pergi cari-cari, jumpa tu peluk lah, anak tadi menusuk. Nabi dengan sahabat dia tengok. Lalu Nabi tanya, kalaulah sekira-kira mahu dah ibu tadi menghantar ataupun mencampak anak dia ke neraka? Sahabat kata tak mungkin ya Rasulullah. Ibu tengok dia sayang tadi, duk ambil, duk cium, duk bagi susu. Takkan dia nak campak anak dia dalam api? Nabi kata Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Kalau mak tadi tak nak campak anak dalam api, Allah pun tak nak campak kita dalam api sebenarnya. Allah tak nak campak. Tapi kita paksa Allah Ta'ala campak kita. Seolah-olahnya kita paksa, ya Allah campakkan aku dalam neraka. Dengan cara apa? Dengan kita meninggalkan kewajipan, dengan kita tak taubat, ni kita nak tunduk keras kepala. Allah marah sangat tu sebab keras kepala tu degil. Bukan dia marah sangat buat maksiat tu marah juga, tapi degil tadi ni, keras kepala, tak nak taubat, tak nak minta ampun Allah, ni Allah marah sangat. Ini kalau dia ya. Jadi dia kata, aku dirasa macam seekor kambing yang dilapah. Allah, tuan-tuan sekalian, sakitnya tak tahu nak cakap tak, tuan-tuan sekalian. Ya, tapi kenapa? Saya dah jawab soalan ni. Kenapa kadang-kadang orang tanya dah sakit macam ni, kenapa orang yang mati tak melumpuh? Soalan jawab. Saya dah sebut dah banyak kali. Tapi tak apa, saya sebut saja dah. Nah, kalau aku tanya apa boleh jawab. Jadi tuan-tuan sekalian, ini saja nak tanya saja. Saya tanya, saya jawab sendiri. Buat sakit hati ya, kita dah nah, biar saya cuba jawab senang. Jadi memang dibincangkan, dia kata kalau dah sakit macam itu nak mati, sebab apa orang tak melumpuh kan? Kita kena cucuk api melompat kan? Nah, tak payah cucuk api lah tuan-tuan sekalian. Api rokok tu bakar misai, melompat. Tuan-tuan sekalian. Yang taubat tak rokok dah tuan-tuan. Rokok yang misai baru, rokok pula. Jawapannya senang saja. Nak melumpuh macam mana? Sebab ketika itu nyawa kita, anggota tubuh kita telah mati dulu sebelum roh keluar daripada jasad. Mula mati ujung ibu jari, naik ke buku lali, naik ke betik, naik ke paha, naik ke pusat, naik ke dada. Tak kena lupa dah, tak boleh nak lupa dah. Tuan-tuan sekalian. Allah, bayangkanlah kalau boleh meluput ni relief juga sikit kan. Dia tak boleh meluput langsung. Ya, baik. Nabi Allah Isa bin Maryam mengatakan pula, wahai sahabat karibku, berdoalah kepada Allah agar ia berkenan memberikan kemudahan sakaratul maut kepada kamu. Nabi Isa dia seru pada kawan-kawan dia, tolonglah hampa doa, dia kata, supaya kamu terlepas daripada kesakitan sakaratul maut. Dia seru, tapi Nabi kita dah terus ajar supaya kita jangan lupa doa dan sekalian daripada melepaskan diri daripada sakaratul maut. Ada pula yang mengatakan kematian itu lebih dahsyat daripada ditebas dengan pedang, digergaji dengan gergaji, dan digunting dengan gunting. Ya. Diriwayatkan pula oleh Al-Hafiz Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah
dari Wa'ilah ibn Asfar dari bahawa Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, pandangan mata malaikat maut itu lebih menyakitkan daripada 1000 kali tebasan pedang. Adapun selengkapnya insya-Allah kita akan bicarakan nanti. Dia akan bicara tentang malaikat maut. Ini dia cerita sekaligus saja. Ada satu bab dia cerita sifat malaikat maut tu. Manalah tahu kita jalan-jalan dekat uptown kan, nampak petang tubuh malaikat maut lari dah. Nanti tapi belum masuk lagi bab tu. Mungkin 6 tahun akan datang baru masuk. Dia kata bab malaikat maut ni nanti aku sembang dalam bab lain. Satu bab khusus tentang sifat-sifat malaikat maut. Cuma hari ini dia kata aku nak buat main. Sakitnya sakaratul maut tadi, bayangkan dahlah sakaratul maut tu sakit. Orang ataupun makhluk yang ditugaskan nak tarik nyawa kita pun muka dia amat dahsyat, sehingga pandangan dia tadi lebih dahsyat daripada apa orang panggil tebas pedang. Orang kata macam mana tu Ustaz, pandangan tu macam sakit kan? Pelik apa tuan-tuan? Ada istilahnya kan, kadang-kadang kalau Casanova kan, perempuan itu tengok mata Casanova tu rasa macam berdetuk jantung. Tu baru tengok masa Casanova. Dah. Oh, aku tak boleh tengok mata dia. Pandangan dia mata tu berdesut. Tu baru mata Casanova tuan-tuan sekalian. Nampak? Jadi pelik apa pandangan mata malaikat? Hampa tengok hati mata langsui tu kan? Tengok mata langsui takut kan? Dia bukan semua mata kita. Walaupun mata kita pun ada kadang-kadang mata langsui. Duk tengok langsui nak tukar tu mata langsui tu. Jadi nak menyebutnya tadi ni bahawa pandangan mata apa panggil tadi ni malaikat maut tajamnya tadi seolah-olahnya lebih teruk daripada ditebas dengan pedang. Jadi tak peliklah bila Nabi Ibrahim minta dengan Allah nak tengok malaikat maut. Allah tanya kat dia, hang boleh tahan ke? Dia kata tak apa, dia kata insya-Allah. Lalu dia perempuan jumpa malaikat maut, dia kata wahai malaikat maut, boleh tak aku tengok muka kamu setiga mana kamu cabut muka orang yang jahat dan tak beriman? Malaikat maut kata boleh kan? Nabi Ibrahim kata boleh, tapi hang pusing ke belakang dulu. Aku kata pusing balik, hang pusing balik. Dia pun pusing balik belakang. Malaikat maut kata lah pusing balik. Pusing saja tuan-tuan pengsan. Bila dia sedang, dia kata kalau inilah mukanya ketika kamu cabut nyawa orang yang banyak dosa, yang tak bertaubat, orang kafir, orang yang tak beriman, maka nescaya mereka itu akan mati sebelum dia tengok tu, mereka itu akan mati sebelum kamu cabut nyawa dia. Maknanya begitu mengerutkan sampai boleh mati. Itu antara gambaran yang kita akan jumpa dalam bab sifat-sifat malaikat maut. Itu nama lagi lah. Disebut dalam hadis, dia kata daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya malaikat itu mengelilingi dan memagari seorang hamba yang akan meninggal dunia, sebab kalau tidak ia akan mengelepah keras tekanan sekatul maut ke padang pasir atau ke gurun Sahara. Ini satu pendapat lagi. Dia kata kenapa tak meluput malaikat pakai pedang mereka? Dia nak lari ke mana? Sebab itu Nabi kata orang yang nak mati akan nampak apa yang kamu tak nampak, dan akan dengar apa yang kamu tidak dengar. Sebab itu kita tak boleh nak gambar kenapa dia tak meluput. Satu tadi riwayat mengatakan bahawa tak meluput itu kerana habis anggota dibekukan, dikerahkan oleh Allah sampai tak boleh nak meluput. Yang satu lagi ni dia kata apa dia? Nabi kata malaikat pagar dia ni, sehingga kalau tak pagar dia akan lari tak tahan, pergi ke gurun, pergi ke hutan apa sebagainya, kerana tak tahan dengan sakaratul maut tadi ni. Ada sebuah riwayat lain daripada Abu Bakar Ibn Arabi mengatakan setelah seluruh makhluk mati, lalu malaikat maut disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Lalu malaikat maut berkata, demi keperkasaanmu
seandainya aku tahu betapa sakitnya tekanan sakratul maut, nescaya aku tidak mau mencabut nyawa orang beriman. Baik. Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, dia suruh malaikat Israfil tiup sangkakala. Tiup, semua mati. Lalu Allah Ta'ala panggil Israel main menghadap dia. Siapa lagi yang tak mati? Sebab dalam Quran kata bila sangkakala tiup, maka semua mati melainkan yang diizinkan oleh Allah. Ulama bahas siapa yang diizinkan oleh Allah itu. Lalu dia panggil malaikat maut. Dia tanya siapa hak masih tak mati. Jawab malaikat maut 5. 5 lagi. Siapa dia? Pertama aku dia tak mati. Malaikat maut kan. Yang kedua Jibril. Yang ketiga Mikail. Yang keempat Israfil. Yang kelima malaikatul ataupun dia panggil hamlul arsh, malaikat yang memikul arsh. Ini 5 malaikat yang tak mati lagi lepas sangkakala yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala suruh cabut nyawa Jibril. Cabut. Kemudian Mikail. Kemudian sekali tuan-tuan sekalian, dia tinggal dia seorang. Malaikat hamlatul arsh yang memikul arsh Allah. Maka malaikat mau tinggal seorang. Allah Ta'ala kata, la cabut nyawa. Itu jawab dia. Bila dia nak mula cabut nyawa dia kata, kalau aku tahulah begini sakitnya nak mencabut nyawa, nescaya aku takkan cabut nyawa orang beriman. Itu dia. Selama hari ini dia sedar apa cabut nyawa kan. Allah Ta'ala suruh cabut nyawa dia, baru dia menjerit. Bahkan Nabi kata, jeritan malaikat maut itu kalau terpanjang dia ke dunia, nescaya mati manusia yang mendengarnya. Allahu Akbar. Inilah kematian yang amat dahsyat sekali. Kalau macam ni pun tak gerakkan hati kita nak sembahyang di malam berat, tuan-tuan. Kalau macam ni punya cerita, kita masih lagi tak nak selawat dengan Nabi, tak nak baca 2-3 ayat Quran sehari berhari. Quran. Tapi memanglah kita ni boleh cakaplah saja. Yang nak bagi hidayah ni kerja Allah. Allah Ta'ala suruh tengok kita dengan pandangan iman. Bukan dengan pandangan mata. Kalau pandangan mata senang. Contohnya beginilah. Saya selalu bawakan kaum ibu dekat kelas saya. Allah Ta'ala contohnya lah, dia panggil semua manusia dan dia bacakan senarai ahli neraka. Senarai ahli neraka. Nombor 1 contohnya Dama binti Seri Bersih. Senang, tak ada siapa nama macam tu lah. Lagi saya hubung nama Zainul, hubung nama ada bahasa pula, dah tak tidur lagi. Hubung nama Dama binti Seri Bersih. Termenunglah si Dama ni. Dia tahu orang ni teruk, pucat besi kan. Tiba-tiba mari malaikat kata, wahai Dama, Allah beri peluang terakhir untuk kamu nak bebaskan daripada neraka. Kamu nak terima ke tak? Dia kata mesti terima, tak ada jalan lain. Allah Ta'ala kata, kalau hang boleh bayar dekat aku 400 ataupun 500 ringgit, maka aku bebaskan kamu dari api neraka. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan bayarlah duit ini. Bayarlah. Tak bayar 500, 1 juta bayar. Tapi sebab apa nak bayar? Sebab dah tengok neraka ni. Neraka duduk depan dah, sebab tu dah tak ada nilai dah duit tu. Tapi sayang, tak bayar 1 juta lah kan. Malaikat kata, kalau kamu nak lepas api neraka, tak payah banyak. Bayar dekat aku 2%. Macam kenaikan harga minyak tu 2% tu, agak-agak kita boleh bayar dah. Tak boleh bayar, duit mana tu ada. Macam kisah seorang raja kan, yang dia keluar bawa duit nak berjalan. Tiba-tiba
dia punya pengawal mati, dia punya bekalan habis, sesat dalam padang gurun, padang pasir, ayam pun habis. Tinggal dia seorang, bawa duit sejuta kilo dinar emas. Tiba-tiba mari seorang Badawi miskin bawa air 1 gelas. Raja tahu, dia kata bagi aku air. Si miskin tadi kata tak boleh, air ni aku nak. Aku bayar ke hang 1 juta. Dia kata tak ada, air ni aku nak minum. Kecil dah 1 juta, kecil dah, kecil. Nak beli air besar ni pun tak beli. Macam tu juga dengan neraka. Tapi benda itu berlaku depan mata kita. Sebab tu kita sanggup nak bayar. Tetapi Allah Ta'ala offer benda ni masa dengan iman, masa hidup ni. Allah Ta'ala kata, dengan infak kamu bebaskan kamu dari neraka. Kita tak percaya. Kita tak percaya. Sehingga kawan-kawan hantar mesej kat saya, RM18 untuk buh tabung masjid begitu berat. Ketak pun nak buh RM18 dalam tabung tu. Terbubuh tuan-tuan sekalian, terbubuh duit. Buh nak buh, tarik. Buh tarik, terbubuh, terlepas. Ambil benar, buh silap letak, kain pula. Sebab apa? Sebab rasa berat RM18 untuk tabung masjid kan? Tapi RM18 untuk secawan kopi di Starbucks amat ringan bagi kita. Tak ada. Saya tak pernah masuk Starbucks kan? Saya tengok harga tu RM18 secawan. Lebih baik saya makan tadi RM2 saja. Boleh 9 gelas. Mai secawan. Mai secawan RM2. Tak ada kerja aku nak bayar RM18 gelas kopi dekat Starbucks. Tak ada kerja. Dia tu main secawan RM2. 8 gelas 9 gelas. Kecil tak patut nak tahan. Dah banyak kan. Tapi begitulah pandangan iman. Nah, kalau kita nampak korban ni merupakan kenderaan kita, dia sebagai perbandingan saja. Jangan duk kira nampak perbandingan, duk fikir kenderaan macam mana. Sampai ada orang tanya, kalau kita bayar, kalau kita korban tiap-tiap tahun, dah macam mana ustaz, banyak kenderaan kita tiap-tiap tahun kita buat. Kita fikir gitu. Dah jangan fikir apa korban juga. Tapi cuba kita bayar, di atas dunia ni tak ada kereta main susah tuan-tuan. Nak tunggu public transport. Tuan-tuan, kalau Jepun, Korea, UK okey lagi. Malaysia jangan. Cakap betul. Saya pernah tak ada kereta dulu ni. Mula-mula kerja, duduk ni jalan kapal Kelang, kerja dekat PJ14 tu. Daripada jalan kapal nak pergi Bandar Kelang, satu bahan. Bandar Kelang nak pergi dekat Imperial Hotel, satu bahan. Imperial Hotel masuk ke section 14, satu bahan. 3 bahan baru sampai Jabat. Maknanya tolak pukul 6 sampai pukul 8 ni elok apa cakap itu lebih. Enggak, kalau tersakit perut terlambat dah merah. Balik pula pukul 5 sampai pukul 7. Ya? Susah tuan-tuan. Susah tak ada kereta ni? Susah. Dengan time tak boleh nak dapat bajet, dengan berebut dengan orang, berdiri tuan-tuan sekalian lagi. Susah kan? Cuba bayangkan, di akhirat kenderaan itu tak boleh dibayar dengan wang yang kita bawa, sebab kita mati tak bawa duit. Tapi yang kita bawa adalah pahala. Pahala daripada mana? Pahala daripada korban. Itulah yang akan mempermudahkan perjalanan kita di mahsyar ketika orang lain tanpa kenderaan. Misalnya kita ada disediakan sesuatu yang memudahkan kita berjalan. Kecil dah 490, kecil dah tuan-tuan. Untuk satu bahagian lebih kecil dah. Kecil. Untuk seekor kambing 800 kecil dah. Kecil kalau kita nampak benda tu kan. Tapi kalau tak nampak 2% pun berat. Allah suruh tengok kau iman. Itulah keadaannya tuan-tuan sekalian ya. Baik. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis yang sahih,
Kita celik dia mata, pagi tu Allah hantar 2 malaikat. Dia tunggu kita untuk tuan-tuan sekalian berinfak jalan Allah, bersedekah. Dia bagi bersedekah. Siapa yang ada sedekah, malaikat tadi akan berdoa, ya Allah, Engkau terimalah sedekahnya dan Kau tambahkan apa yang ada dan Kau berkatilah hidup dia pada hari ini. Bagi yang kikir kedekut saya itu masih tuan Haji Bahrim dan Haji Bahrim. Malaikat ada seorang lagi, dia kata, ya Allah, Engkau paparkan dia, tarik keberkatan hidup dia hari ini. Ini doa malaikat setiap hari. Sebab itu Nabi kata, mulakan hari anda dengan sedekah. Jauh lebih baik daripada ubat gigi dari. Ubat gigi dari kata, mulakan hari anda dengan senyuman. Ya, walaupun senyuman itu sedekah itu. Jadi begitu. Jadi nak buat sedekah macam mana? Senang. Ibu-ibu celik dia mata, ambil air bagi pada suami, air baru minum air masak. Ini sedekah. Suami pun sama, tuang air bagi kat isteri pagi-pagi ini minum air masak. Ini bagus untuk awet muda. Sedekah. Anak bini kita kulit kedua dah 29 umur. Minum air suam nanti dia jadi hilang kedua. Ini sedekah. Baik, hadisnya ya. Ada dalam hadis yang dhaif, memanglah Imam Qurtubi bawa main juga hadis dhaif sebab dia membabitkan pada fadilah, pada peringatan, atau ada masalah bab hadis dhaif. Cuma bab hukum atau boleh bawa main. Dalam hadis dhaif daripada Abu Dunya dari Suhail bin Hausyab bahawa Rasulullah SAW ditanya tentang dahsyatnya kematian. Beliau menjawab, kematian yang paling ringan adalah seperti sebatang duri yang ada dalam kapas. Apakah mungkin untuk mengambil duri tersebut tanpa bersama kapas yang menempelnya? Itu dia mati. Nak cabut itu macam mana? Dan tentu kapas itu sama. Macam itulah bila roh ditarik keluar daripada jasad kita. Kita nak cabut satu bulu omak pun lompat dan tuan-tuan. Dibayangkan tarikan yang akan daripada segenap, sebab setiap ruang ini kita ada roh, tuan-tuan. Nak tarik benda tu, nak tarik gigi, nak cabut gigi dekat sini dia sakit, tapi semua sakit. Nampak? Sakit berlumpur kaki tangan, baru tempat gigi. Cabut bulu rumah, tuan-tuan sekalian, selai ini melompat, tuan-tuan sekalian. Padahal yang sakit situ, tapi terasa semua. Bayangkan kalau roh yang memasuki semua urat saraf kita ditarik keluar. Cuba bayangkan macam mana. Sebab itulah tuan-tuan, seorang ahli sufi, ya saya pun lupa nama dia, tak apalah, tak penting nama dia. Pernah seketika bila dia tengok uban dia, dia pengsan. Dia tengok uban, tumbang dia. Lalu setelah sedarnya, orang tanya sebab apa? Kerana aku melihat bahawa pada diriku telah ada tanda-tanda kematian, sedangkan aku berasa aku masih tidak ada apa-apa yang aku nak bawa balik jumpa Allah. Kita tuan-tuan sekalian kadang-kadang duk confident aja nak mati bila ni, tak rasa duk takut dia nak zakat tak bayar lagi, tuan-tuan sekalian. Ada, duk rasa confident aja ni mati okey juga aku ni kalau mati hari ni. Sebab tu saya baca khutbah di Kelana Jaya Abang Majid Hidayah. Saya kata tuan-tuan, bayangkan di luar sana ada malaikat maut yang menunggu kehadiran kita. Bayangkan di luar sana dia tak payah khutbah Jumat dan dia tak payah luar dia tunggu dah. Isyak je mati. Tak bayang apa kita nak bawa depan Tuhan. Anak-anak kita macam mana? Boleh tak sampai doa anak sampai kat kita? Boleh ke tak? Bini kita, bolehkah doa dia tadi, amalan dia boleh tampung kita punya kekurangan tadi? Boleh ke tak? Tanya sendiri. Kita lebih kenal keluarga kita sama. Tuan-tuan, sebab kita bila tengok muka anak kita kan, jangan nampak nak jadi apa budak ni. Tengok ni berasa jadi lawyer, tengok ni pusat 3 ni
Jadi yang 36. Jangan duk tengok anak kita yang mana satu yang boleh selamatkan kita lepas mati ni. Ni tuan-tuan cuba tengok anak kita haklah ni. Kalau kita mati, siapa ada masuk dalam kubur ni? Ada anak kita boleh turun kubur. Tengok. Tuan-tuan ingat boleh senang turun dalam kubur. Tuan-tuan nampak senang. Tuntung orang terjun dalam kubur nak sama ayat tak? Tuan-tuan tak? Kalau betul lah mudah, berapa kali yang turun dalam kubur? Berapa kali kalau mudah pun? Sebab apa? Dia bukan datang daripada pandangan mata. Dia datang daripada kesedaran. Jangan ingat datang ke anak kita ramai lelaki-lelaki. Anak saya ramai lelaki-lelaki, tuan-tuan. 7 orang lelaki-lelaki. Cukup satu tim pusat. Laki-laki. Pesan saya tak elok bagi contoh diri sendiri, tapi nak contoh siapa lagi. Ni ikhtiar kita. Saya kata pesan apa? Esok mati jangan lupa kata apa masuk kubur, sambut mayat apa. Tu yang pesan tu dah. Kalau anak tu tak semayang, otomatik dia tak akan turun dalam kubur. Kita dulu ayat kita mati masa kita semayang tak cukup 5 waktu, minta maaf semua. Kita rasa tak apa nak yakin nak pegang mayat bapak kita. Akhirnya kita duduk jauh daripada sebab aku tak semayang tak cukup. Nampak tak tuan-tuan sekalian? So, sebab jangan tengok mudah benda-benda macam ini. Ya? Jadi bila dia kata tengok tanda uban, pengsan dia. Kenapa pengsan? Aku telah melihat tanda kematian ada di atas kepalaku, sedangkan aku berasa aku tak ada amalan lagi. Dia kata sebab aku dapat dia pengsan. Sampai teratur tuan-tuan sekalian. Nah, Masya Allah. Itu sebab saya ngajar kena ada lawak, saya takut tuan-tuan pengsan. Cerita abang mati kan saya pengsan. Buat lawak sikit lah, supaya tak mau pengsan macam mana. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam As-Sabaqah, Asy-Syahr berkata ketika Amru Ibnu As hendak meninggal dunia. Ini sahabat Nabi, Amru Al-As, Allah hantar pergi nak buka Mesir. Dan nama dia Amru Al-As. Ketika mana dia nak meninggal dunia, putranya berkata, putra dia sini maknanya Abdullah bin Amru bin Al-As. Kata Abdullah, dia tanya ayah dia, wahai ayah, dia kata, Anda pernah bilang kepada Allah, kamu pernah bercakap kepada saya ingin bertemu dengan seorang yang pintar ketika saat menjelang ajal untuk menceritakan apa yang ia rasakan. Ternyata orang itu adalah kamu sendiri. Sekarang cuba ceritakan kepada saya apa rasa nak menjelang mati. Amru pernah cakap dengan anak dia, Abdullah bin Amru bin Al-As. Dia kata, ayah, dulu ayah selalu nak berjumpa dengan orang yang pintar, orang yang alim makna sini, yang dekat nak mati sebab nak tahu apa sebenarnya berlaku bila dekat nak mati. Lah ternyata orang itu adalah kamu, kata anak dia. Dan tolong cerita kepada saya, kata Abdullah, apa yang bapa rasa sekarang ini. Dia ini kelebihan Tuhan bagi masing-masing ya. Tuan-tuan kata, boleh ke Ustaz? Tuan-tuan Abdul Al-As bukan saja sekadar sahabat. Mungkin dia ada karamah yang Allah bagi kat dia, Allah Ta'ala akan. Ya? Itu dia. Lalu Amru Al-As menjawab, wahai anakku, sesungguhnya saat ini lambungku seperti ada sebuah bangku. Belakang aku ni macam ada bangku, dia kata benda keras. Aku seolah-olah bernapas mengeluarkan jarum beracun. Ni napas yang ada sikit dia berasa sakit. Lepas napas berasa jarum keluar. Sedut napas dia berasa jarum cucuk dalam badan. Ya Allah,
tuan-tuan, Amru al-As jasanya cukup besar dalam Islam. Boleh cerita dekat anak dia, lah ni ayah berasa seduk nafas duk berasa jarum dan cucuk masuk dalam. Hembus nafas duk berasa jarum keluar. Tuan-tuan, jarum dimasuk pun sakit, tarik pun sakit, betul? Tak percaya balik pergi tengok. Makcik bagi jarum kat telekung, suruh dia buat cucuk. Cucuk pun sakit, tarik pun sakit. Ni dah. Ini kata Amru yang cukup besar jasanya dengan Islam. Buka menyebarkan Islam di Mesir. Ketika Mesir masa itu dengan pengaruh Kristian yang begitu banyak. Sehingga hari ini ada nama masjid, nama dia Masjid Amru. Dia punya imam dia nama Syekh Muhammad Jibril. Bukan malaikat Jibril. Nama dia Muhammad Jibril. Zaman saya mengaji Mesir dulu ni, kalau Ramadan 10 akhir tu, kalau nak sembahyang kat situ, kena turun, dia kena sampai situ asar, baru boleh masuk dalam masjid. Hari pukul 5 sembahyang pergi jalan. Punya penuh tuan-tuan orang 10 malam terakhir di Masjid Amru al-As, masjid yang antara yang pertama dibina di benua Afrika. Baik. Aku merasa ada sebatang duri yang ditarik dari hujung tapak kakiku sampai ke hujung kepalaku. Masya Allah. Dalam nafas rasa jarum masuk, hembus nafas jarum duk keluar, duk rasa pula seolah-olah ada satu duri yang ditarik daripada hujung kaki sampai kepada kepala. Tuan-tuan, jarum hak masuk 2 inci pun sakit tak tarik. Ni jarum hak seolah-olah dicucuk dari atas sampai kepala, tarik pula. Masya Allah. Selanjutnya ia membaca syair. Kalau sahaja sebelumnya aku tahu ini, aku akan mengembala kambing hutan di puncak gunung. Hanya dia yang tahu apa maksudnya. Cumanya, apa maksudnya ini? Kalau inilah keadaan sakit nak mati, dia kata, biar aku jangan bercampur dengan orang, biar aku duduk atas gunung, duduk dengan kambing. Sebab besarnya tanggungjawab aku kepada manusia yang aku rasa belum aku tunai. Aku duk berasa banyak lagi kesalahan aku dengan manusia. Ya, banyak dosa kita. Tapi buat macam mana hidup kita ni kena duduk dengan orang, tak boleh duduk dengan kambing. Tapi kalau duk berasa banyak sangat dosa kita dengan orang, dia baik duduk atas gunung. Nampak kambing tak mengata kat orang, tuan-tuan sekalian, orang tu mengata kat kambing macam. Maka kesimpulannya, tuan-tuan sekalian, dia kata kalau beginilah rasa sakit yang nak mati ni, biar aku duduk seorang-seorang atas gunung, duduk dengan kambing, dia kata. Maka inilah perasaan kita. Mudah-mudahan kita dapat menjiwai syair daripada Amru ini. Kalau inilah yang aku rasa, maka tuan-tuan sekalian, apa dia? Biarkanlah kesedaran ini kita boleh tanam dalam diri kita, dan jangan panjangkan lagi. Takut kesedaran itu hilang, kita berhenti dekat ini. Sambung akan datang. Jadi takat itu dulu. Yang baik-baik pada Allah, yang tidak kelemahan dan khususnya. Jadi sebagai akhir, saya tuan-tuan sekalian bersama dengan Fadil Ustaz Nik Nawawi Soleh akan buat korban di Ulu Besuk dan Kuala Besuk tuan-tuan sekalian pada hari raya ini, insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang berhajat untuk bantu kami, memang tiap-tiap tahun kita buat di kawasan kampung ni, yang kita kena pasti ada orang yang susah, yang patut kita bagi. Setengahnya tak ada bagi banyak, kami nak bagi ke rumah, nak bagi 2 kilo, dia kata tak apalah, tak ada tempat nak simpan, peti air tak ada. Jadi kena masak hati ataupun dia perlu minggu baru lah. Jadi RM450. Sebab pada bendahari ni, pada bendahari masjid, dan secepat mungkin dah boleh. Saya mudah-mudahan RM450 kita ni akan menjadi saksi depan Allah untuk membebaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekadar itu dulu, yang baik semua mai pada Allah, yang tidak kelemahan dari saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidayah kami dari hati yang tidak kosong, ilmu yang tidak bermanfaat, amalan yang tidak Kau angkat, dan doa yang tidak Kau terima, ya Rahman Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau adalah perhimpunan kami pada malam ini, perhimpunan yang Kau rahmati. Perpisahan kami selepas ini, perpisahan di bawah keampunan dan rahmat-Mu, ya Rahman Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan segala amalan kami yang sikit ini penyelamat kami daripada sakaratul maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami sebagai penebus dosa kami selepas kematian kami, ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Jadikanlah istri kami istri yang solehah yang akan berdoakan kepada kematian kami selepas kematian kami, ya Allah. Jadikan juga suami-suami kami yang mereka yang akan boleh sampai doanya selepas kami mati, ya Ar-Rahman, ya Akramal Akramin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah segala amal baik yang Kau terima menjadi penghalang kami dari api neraka-Mu, ya Ar-Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampuni dosa-dosa kami yang banyak ini, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa anak-anak kami, ya Allah. Dosa suami-suami kami, ya Allah. Dosa istri-istri kami, ya Allah. Dosa seluruh orang beriman di kalangan kami, bersama ada yang masih hidup atau yang telah menghadap-Mu, ya Ar-Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. الله أكبر.